Baik, masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Okay, topik kita yang pertama ni sebenarnya adalah sangat-sangat menarik tau. Mungkin ramai, saya sendiri sebenarnya tak pernah dengar tentang satu procession ataupun perarakan yang dilakukan oleh mereka-mereka yang menganut ataupun yang mengikut kepercayaan Tao ni. Jadi untuk hari ini kita akan bercakap mengenai satu dokumentari pendek yang telah pun dihasilkan berkenaan dengan perarakan ini yang dipanggil The Ong Chun Procession. Dan bersama kita pada pagi ini adalah pengarah dokumentari tersebut, iaitu Irene Yap Hui San. Selamat datang. Terima kasih kerana sudi bersama kita pada pagi ini. Pertama sekali, sebagai permulaan kita nak bercerita, ramai yang mungkin belum pernah dengar berkenaan dengan Ong Chun Procession ni ataupun perarakan Ong Chun yang dipercayai adalah dilakukan oleh mereka-mereka yang mengikuti fahaman Tao itu sendiri. Mungkin daripada Irene boleh kongsikan sedikit sebanyak latar belakang dan juga bagaimana tercetusnya idea untuk melakukan dokumentari ini. Macam mana mulanya tu pun sebab saya ni ajak. Dia kata ada perayaan perarakan Ong Chun dekat Tanah Merah Kelantan ni. Dia kata antara yang terbesar kat situ lah. So dia suruh saya kena balik Kelantan, kena dokumentasikan upacara ni. Jadi saya pun pergilah shoot. Dia memang diadakan setiap tahun ke macam mana perarakan ni? Dia setiap 5 tahun. 5 tahun sekali. Ya. Jadi Irene, untuk the Ong Chun the procession ini lah ya, apa sebenarnya simboliknya dan maknanya yang dibawakan apabila kita mendokumentarikan seperti ini? Maksudnya perayaan adat Ong Chun ni adalah sangat penting untuk komuniti Cina dengan Cina peranakan kat Kelantan. So perayaan ni untuk menyembah seorang dewa yang dipanggil Ong Ya. Dia antara macam general dari kayangan lah untuk melihat dan menjaga kehidupan kat bumi. So dia lah yang akan bagi mengelakkan bencana yang berlaku. Jadi kalau sebegitulah penceritaannya ya, pasti masa kita mendokumentari ni ada cabaran-cabarannya. Irene, apa cabarannya? Cabaran tu pasti ada. Banyak dan mencabar. Tapi rasanya masa syuting cabaran tu okeylah, boleh diterima lagi lah. Kebanyakannya hanya pada fizikal. Contoh macam mana antara cabaran-cabaran yang terpaksa dilalui sepanjang penggambaran dokumentari ni? Kena tahan hujan panas bila time shooting, bawa equipment yang berat. Tapi saya rasa semua tu boleh lagi lah saya tahan. Yang paling mencabar saya rasa buat editing. Sebab footage sebanyak seminggu. Cabaran dia untuk letakkan dalam video 5 minit. So mana yang nak diambil, mana yang nak disunting, mana yang nak disusun tu. Macam mana? Itu yang paling penting tu kan sebenarnya. Kalau kita sebab kita dah ada footage gambar selama seminggu tu untuk dipotongkan dan hasilkan dalam 5 minit. Untuk yang mana satu kita nak pilih untuk memastikan message yang kita nak sampaikan dalam dokumentari tu. Mungkin boleh ceritakan atau kongsikan kepada kami juga signifikan, apakah pentingnya untuk dokumentari ini dihasilkan untuk penonton di luar sana saksikan? Bagi saya adalah penting untuk saya memperkenalkan Cina peranakan di Kelantan. Sebab ramai yang tak tahu pun kewujudan diorang. So saya mengambil opportunity ni untuk shooting adat diorang kat sana. So ni sebagai macam untuk mempromosikan adat-adat di Kelantan, dari Kelantan. Jadi orang kata sebagai orang yang hasilkan karya ini dan juga mungkin Irene ada banyak pengalaman lah ya. Jadi mungkin apa nasihat kepada pengkarya muda yang selepas ini nak mencuba juga menghasilkan dokumentari seperti ini di masa depan? Bagi saya, kalau rasa minat yang mendalam, buat je. Shoot je dulu. Lepas tu belajar on the way. Sebab kebanyakannya yang buat dokumentari ni, saya mengikut pengalaman saya juga, saya memang shoot je dulu apa yang saya suka dan minat. Lepas tu belajar je on the way. Untuk Irene sendiri sebenarnya berapa lama dah terlibat dalam bidang penggambaran mungkin dokumentari ataupun ada hasil-hasil lain yang pernah dihasilkan sebelum ni?
Saya dah kerja sebagai fotografer 15 tahun. Buat video dengan dokumentari dalam 6-7 tahun dah. Wow. So antara dokumentari dihasilkan yang memberi makna yang paling besar untuk Irene sendiri? Yang paling besar untuk saya sendiri yang dokumentari yang terbaru, saya tengah masih shooting sekarang ni. Belum lagi siap. Tapi saya rasa yang tu saya rasa paling boleh berkait dengan karakter saya lah. Okay, kita berbalik pada dokumentari Ong Chun Procession tu sendiri. Ramai luar sana yang tak tahu Ong Chun Procession ni pasal apa. Apa yang terjadi sebenarnya sewaktu procession tu? Sewaktu perarakan tu, apakah antara proses, apakah antara ritual-ritual mungkin yang dilakukan? Mungkin Irene boleh ceritakan sedikit. Time hari procession tu akan ada banyak semayang. Akan ada banyak medium. Maksudnya perantaraan untuk memberikan blessing dia kepada orang yang datang. Dan kemudian bila dah sampai waktu untuk mengangkat kapal Maharaja itu ke sungai. Jadi lepas letak sungai tu akan ada upacara semayang lagi dan kemudian akan dibakar. Dan bila kapal tu dibakar, semua orang kena balik dah. Jangan toleh belakang lagi dah. Tak boleh toleh belakang langsung. Tak boleh, sangat pantang untuk toleh belakang. Ada so, pantang dia juga. Tu pantang dia juga. So untuk tidak boleh toleh ke belakang tu sebenarnya untuk bagi korang lepaskan segala beban korang yang lama itu. Lepaskan dia, jangan pandang belakang lagi. Terus lepaskan dalam sungai, kita bakar dia dan kita jangan pandang belakang. Yes. Selepas daripada itu sebenarnya di sungai tu, sebenarnya nak tanya sungai di mana, dekat Tanah Merah kan sebenarnya yang dilakukan ni. Sungai dekat mana? Tapi sebab ada undang-undang baru sekarang ni, tak boleh dibakar di sungai dah. So kita bakar kat tebing sungai sahaja. Tapi masih dilepaskan di sungai juga? Tidak. Sekarang letak tebing sungai sahaja, dah tak boleh lepaskan. Kalau ikutkan tradisi lama, kapal itu harus dilepaskan ke sungai, dalam arus sungai. Tapi sekarang sebab ada undang-undang baru untuk keselamatan dan juga untuk environment, sekarang dah tak boleh dah, kena dekat tebing sungai saja. I see. Okay. Irene, kalau orang kata ini melibatkan ritual-ritual keagamaan juga ya. Jadi mungkin ada atau tidak Irene dan kru-kru anda mengalami pengalaman-pengalaman pelik ataupun sesuatu yang tak boleh lupa lah masa anda shooting untuk dokumentari ini? Masa itu tak ada. Semuanya berjalan dengan lancar sekali. Saya sangat risaukan hujan, tapi alhamdulillah tak hujan lah hari itu. Okey, kita bercakap mengenai menghasilkan satu dokumentari pendek ni. Biasanya orang akan menghasilkan satu dokumentari yang berdurasi panjang lah, mungkin dalam 45 minit ke 1 jam, yang mungkin boleh memberikan gambaran yang lebih jelas berkenaan dengan topik yang nak ditonjolkan ni. Tapi kerana dokumentari ini sangat pendek, mungkin orang akan beranggapan bahawa dokumentari pendek mungkin tak ramai kru yang terlibat. Tapi untuk projek ini sendiri, berapa orang yang terlibat dalam penggambaran itu sendiri? Dalam projek ini saya seorang je syuting. Okey, saya nak diam sekejap. Saya terkejut. Okey, kenapa tak ada bantuan? Ada kawan je lah tolong ambil barang sikit-sikit. Dan saya time syuting ni pun dengan seorang kawan. Dia seorang penyelidik dari kita UKM. So projek ni pun is based on her research. Dia pun peranakan Cina juga dari Kelantan, dan dia pun pengkaji untuk peranakan Cina ke Kelantan lah. So bila dia dapat funding dari UKM, dia ajak saya untuk collaborate lah untuk shooting event Ong Chun ni. Jadi kira kena multitasking ya. Semuanya kena multitasking sendiri oleh Cik Irene kita. Tapi saya kira itu satu pengalaman yang berharga juga ya, bila di mana kita perlu orang kata membahagikan segala tugas untuk diri sendiri. Betul. Tetapi mungkin apa yang Irene nampak kelebihannya lagi bila Irene perlu buat semua perkara sendiri? Dia memberi pengejaran yang bagus. So kiranya kita boleh handle semua benda, audio pun handle sendiri, visual handle sendiri, editing handle sendiri. Tapi kalau secara long term, lebih baik janganlah. Ajaklah kawan-kawan datang syuting sekali. Sangat penat. Ada sebab tak kenapa Irene yang buat sendiri, yang tak ada menggunakan kru ataupun cameraman, audio, teknikal dan sebagainya? Sebab bajet yang tidak mencukupi, satu. Dan kedua, saya memang dah terlalu lama buat kerja bersendirian. So bagi saya dah perkara biasa lah. Tapi akan berubah tahun ni, insyaAllah.
Okay, apa perubahan tu sebenarnya? Kalau diberikan peluang kepada Irene untuk menghasilkan satu dokumentari yang diimpikan, dokumentari apa tu yang Irene nak hasilkan? Saya impikan untuk membuat dokumentari baru yang menceritakan tentang seorang penyelamat lebah dekat Malaysia. So kalau ada kes lebah yang terbuat rumah dekat rumah orang, so dia akan datang ambil lebah tu dan relocate dia ke tempat lain yang lebih selamat. Oh, itu menarik juga. Okey, Irene, ini adalah juga short dokumentari pendek ini ya, juga di bawah short story Big Impact. Dia antara salah satu dalam inisiatifnya. Jadi mungkin orang kata apa pandangan Irene berkenaan tentang inisiatif ini? Oh, sangat-sangat bagus sekali. Sebab dalam program ni pun kita dibimbing oleh 2 orang mentor. Dan saya sangat bertuah dapat 2 orang mentor yang sangat hebat. Siapa tu? 2 orang mentor yang Miss Corinne dengan Miss Linda Hugh, Nick Linda Hugh. Okey. Ada juga mentor tu yang penting ya Basha ya? Betul. Sebab kadang-kadang mungkin kita rasa kita dah berpengalaman, tapi masih ada benda-benda baru yang kita boleh belajar daripada mentor-mentor ataupun orang-orang lama dalam industri. Bercakap mengenai mentorship program ni, dia sebenarnya mungkin Irene boleh ceritakan sikit mengenai program tu sendiri, siapa yang boleh terlibat? So dalam program ni biasanya adalah partisipan dengan mentor. So kita akan membawa cerita kita dan mentor akan guide, tengok macam mana jalan flow dia yang bagaimana, mana yang info yang penting dan tak penting. Okey. So lagi seorang mentor pula bahagian editing, dia akan bantu kita untuk synckan semua footage kita agar dia semua berjalan dengan lancar. So dia tak ada macam ada gap ke tiba-tiba tak ada music ke, ada bunyi pelik ke. Dia akan bantu kita kat situ lah. Okey, so, pastinya baik. bila kita nak menghasilkan satu dokumentari, penceritaannya berbeza dengan bila kita nak buat filem. Jadi untuk Irene sendiri yang banyak menghasilkan dokumentari, mungkin boleh kongsikan bersama kami dan juga kepada penonton perbezaan antara menghasilkan satu dokumentari dengan perbezaan antara menghasilkan satu filem. Filem biasanya dia banyak ikut skrip. Semua dah ada planning, dah boleh settle. Dokumentari ni pun ni mencabar kat sini sebab walaupun ada skrip, tak akan 100% dapat from dari skrip yang ditulis itu. Sebab apa dari kajian yang kita tahu tak semestinya betul berdasarkan pengalaman orang yang kita interview itu. So dari situ kita kena ubah lagi jalan cerita kita, nak kena replanning balik. Okey, ini penting juga untuk kita nak bagi tahu semua kepada penonton Apa Khabar Malaysia di mana mereka dapat melihat dokumentari di On June Procession ini. Di YouTube ataupun ada platform lain ataupun mungkin Irene boleh kongsikan dengan kita? Boleh follow page Walk the Dog dekat Facebook dengan YouTube. Boleh cari banyak, ada 7 lagi filem dokumentari pendek yang dalam program mentorship ini. Okey, selain itu ada juga dokumentari yang lain juga ya. Itu menarik sebenarnya. Dan nama pun dokumentari pendek kan. Jadi antara apa lagi mungkin selepas On June Procession ni, tadi Irene ada sebutkan sekarang masih dalam proses penggambaran lagi satu dokumentari. Boleh ceritakan sikit ke tak? Ataupun rahsia ke macam mana? Belum ada planning lagi. Skrip pun saya tak tulis. Saya sekarang ni hanya follow karakter saya saja. So kalau dia ada case untuk handle lebah, saya akan ikut dan saya akan shoot je cara macam mana dia selamatkan lebah, apa dia buat lepas itu, dan dia akan bagi info tentang lebah. Kenapa pentingnya lebah dalam kehidupan, untuk semua kehidupan sebenarnya. So, adakah ini bermakna Irene kena sentiasa on standby? Bila ada kes-kes untuk menyelamatkan lebah je dia call, Irene kita ada kes sekarang, jom kita kena pergi. Yes, begitulah. Wow. On standby je ya. Sentiasa on standby. Di hujung-hujung ini penting juga mungkin kita bagi ruang kepada Irene, mungkin anda boleh memberitahu apa yang anda mungkin perlukan di masa hadapan untuk anda buat menambah baik lagi dalam setiap projek yang mungkin Irene terlibat selepas ini. Saya rasa yang pentingnya dapatkan grant dan funding untuk dokumentari, untuk proses dokumentari ini. Dan yang kedua, untuk ada seorang mentor untuk guide ke arah cerita dokumentari tersebut. Sebab kalau dalam fikiran saya seorang saja tak cukup sebenarnya. Memang nak kena ada teamwork baru boleh hasilkan yang terbaik lah.
Okey. Alright, kita dah dengar sedikit sebanyak daripada Irene sendiri, pengarah The Ong Chun Procession berkenaan dengan perarakan Ong Chun. Satu perarakan yang menyambut Dewa Ong Ya. Dan kita ada tadi ada sedutan-sedutan gambar-gambar sedikit, tapi kalau kita nak saksikan sendiri dokumentari pendek The Ong Chun Procession ni, kita boleh saksikan sekarang. Tapi kita ucapkan terima kasih dulu kepada Irene sudi bersama kita, dan kita boleh saksikan The Ong Chun Procession. Ong Chun ni, lan Chun ni susah enggak lan ye sim ai Chun start Chun. Tapi dalam muisi ni muisi sim ko ai Chun go ni cepat. Lan ko mui Chun Ong Chun ni lan ki Chun hami isu. Lan kong kia balo ni kia bosoi la ai sang ki. Pasal koi un ni hami pun la sa tiu ai Chun khôi un lan đàn cam cong lan ai tòa bình an kerja saya sebagai tukai rumah pun kok kapur lah. Masa Senin hari Jumaat ke ada orang panggil pergi buat orang kahwin, saya pergi buat orang kahwin. Chỗ Su Bia ni tại chỗ Ong Chun, Hawa bahagia chỗ Ong Chun. Chỗ Ong Chun ni lan sihan lagi. Cepat tu cap si hui. Bila orang buat tai ada backwah, ada tai Chỗ Su dah. Lan ni hin cek tu aku lan ni ijo Ong Chun, ijo tak Ong Chun dah. Pasal jeep lah bin hilang bohoi jeep. Rồi tôi ít rằng khoa đang khi đi thủ pia ni. Đang khi thảo khoa. Ibang mồi lan le ai chua cả ai sai dịp lại con lan chỉ làng vậy hơi dịp lan bị yêu chế lagi tapi hơi lan chỉ làng lan dịp khi nên tao chua rồi thì cả lan chua hai mình bị kia chua betul boy sinh khu saya cả lan con là cả lan chua kiểu lan chui quạ tịnh lại chua khi cả leo cho đi bị kia lan lặng hoa hi ai Chun je kuat แปลว่าก็ข้าเอง tapi tinggal tradisi lange lau lang kuca yang cuma pun yang tik Chun kalau mungkin modern lain kita Chun je lamai lagi sekarang tik thang lain Chun lan Chun yang tik Chun pasal tong kim tik lan ko etik lai Chun lagi Ulan Chun ni tua la bin lan ke thao nao ka la lan yang ba chiu ka la lang bo kin niu bo si yang chiu ka bo lang bo yang chiu lan yang ka ki siu chu lai Chẳng cảว่าหลังโจซูนี่โจอาบอยจูเจียนี่โจไทยตีล่ะจำเกล่ะตัวแกมาซะโจหอยเซกีล่ะหอยหลังเจียก็เรียกสิว่าหลังกำปองชุดไหลก็ตรงโดยงเอปโปก็เมซี่ก็หลังกันหน้าอีหลังโซกะไหลก็ตรงโดยงสาวคิวให้ได้คิวหิวล่ะเสตามปุโตล่ะฮะมีล่ะคิวอีหลังโจไอ้หอยหับเจียวไอ้หลังตัวขี้กะอาป้ายขี้hơi đằng cái gì heo xin theo cho nên bị kia phải chia ly cùng hoa giữ bên lâu trường liệp ly kim có lòng si
kijit lại là qua sang cái ngoài kampung Pasir Menyanyi Bill ni qua siêu lại tông kiếm gì có hợp triệu lagi coi generasi khác lại ni qua biết công bị tiêu là coi hết đây tông kiếm gì pomodo lan lặng pakat lại ta cả chịu lại lão dọa lại pomodo là gotoro yo ni đang khỏa leo pomodo là ni coi khi lagi qua lao lan nên lao leo mà pomodo khi lại pun tiang tiêu ilang tiêu chu lagi ibe sai pang tiao lagiนั่นตรงไหนแต่ที่ร้านอูเชงซิมปังเชงซิมกี่ก็แล้วกุยร้านซิมองค์การสติหาแล้วว่าโจเรื่องจุนแต่ก็ชิวกะไว้ตัวกูหลายสตาร์ว่าโจตัวกูละcepat tu go jam ni dah saya kira-kira tengok umur saya boleh tahu dalam 20 dah Ong Chun họ trả sang này cho ông chủ này qua hoa bè qua lại con cái xịn thì là theo tàng bộ ta tiếp qua bị chùa đó qua bên cái là con xịn con cào si bài ông chủ nagi con thì bộ họ bằng qua xịn thì bộ mấy ai đó tapi xịn chứ con làm bông gà sốt hoa hi chủ khi lagi là cào lan bù lát đeo cái bộ biển đó là cái xinว่าเนี่ยว่าไปแจ้งเดียวว่าหลังจากคุยหอยแล้วก็สิ่งที่บ่มีไอ้แล้วล่ะหอยอีหลังโปรโมโดโจกีละ